Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Zairul Niza bin Jaludin daripada Kolej Multi Sanakan. Tajuk kajian yang saya akan bentangkan ialah tinjauan pengalaman graduan mengikuti pengajian terhadap kebolehpasaran di Kolej Komuniti Sanakan. Tujuan kajian ini dilaksanakan adalah untuk menentukan tahap kepuasan graduan Kolej Komuniti Sanakan terhadap perkhidmatan pendidikan yang telah disediakan oleh Kolej Komuniti Sanakan dan kesannya terhadap kebolehpasaran graduan. Perkhidmatan pendidikan merujuk kepada kurikulum, kaunseling dan bimbingan kerjaya, tenaga pengajar dan juga infrastruktur. Keempat-empat perkara ini akan membentuk pengalaman graduan ketika mengikuti pengajian yang mana ia akan memberi kesan kepada kebolehpasaran graduan. Di dalam kajian ini terdapat 5 objektif. Yang pertama, mengenal pasti tahap kepuasan graduan terhadap kurikulum. Yang kedua, mengenal pasti tahap kepuasan graduan terhadap perkhidmatan kaunseling dan bimbingan kerjaya. Seterusnya, mengenal pasti tahap kepuasan graduan terhadap tenaga pengajar. Yang keempat, mengenal pasti tahap kepuasan graduan terhadap kemudahan prasarana. Yang terakhir sekali, mengenal pasti tahap kebolehpasaran graduan di Kolej Multi Sanakan. Dapat 5 persoalan kajian di dalam kajian ini, iaitu apakah tahap kepuasan graduan terhadap kandungan program dan pengajian di Kolej Multi Sanakan? Apakah tahap kepuasan graduan terhadap perkhidmatan kaunseling dan bimbingan kerjaya di Kolej Multi Sanakan? Apakah tahap kepuasan graduan terhadap tenaga pengajar di Kolej Multi Sanakan? Apakah tahap kepuasan graduan terhadap kemudahan prasarana di Kolej Multi Sanakan? Dan yang terakhir sekali, adakah pengalaman mengikuti pengajian di Kolej Komuniti Sanakan mempengaruhi kebolehpasaran graduan Kolej Komuniti Sanakan? Jawab pernyataan yang menyokong kepada 4 perkara tersebut. Yang pertama ialah perkhidmatan pendidikan meliputi aspek pembelajaran dan pengajaran terdiri daripada elemen seperti penilaian khusus, pengendalian khusus, kualiti pensyarah, hasil pembelajaran, kemudahan pembelajaran perpustakaan, makmal komputer, kemudahan sokongan, antaranya tempat pengajian dan kemudahan kesihatan, persekitaran pembelajaran seperti dewan kuliah, bilik kuliah, makmal serta aspek luaran seperti tempat rekreasi dan bantuan kewangan. Selain itu, pengalaman pelajar tidak hanya terhad kepada pengalaman mereka dalam satu kelas kuliah, malah meliputi pengalaman sepanjang proses pengajian mereka di institusi pengajian tersebut. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kemahiran kebolehpasaran, iaitu kurikulum, kerjaya, tenaga pengajar, kemahiran diperolehi semasa pengajian, pengaruh pendidikan dan kesediaan diri. Kesediaan pelajar dalam memenuhi kemahiran bagi menuntut keperluan industri mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor dan antaranya ialah kurikulum, infrastruktur, pengajaran dan pembelajaran ketika menjalani pengajian. Kurikulum mestilah lebih menyeluruh dan mengikut perkembangan teknologi semasa supaya tenaga kerja yang dididik berkebolehan dan berkemahiran untuk bersaing di arena pekerjaan. Gaya pengajaran guru juga di dalam kelas merupakan komponen dan elemen yang memastikan wujudnya rasa ingin belajar dalam kalangan pelajar. Bagi bimbingan kerjaya, program perkembangan kerjaya yang berstruktur berbantukan modul latihan adalah penting kepada pelajar sebagai pendidikan tidak formal bagi melengkapkan pelajar dengan kemahiran tinggi yang diperlukan dalam pasaran kerja abad ke-21 ini. Dan yang terakhir sekali, persekitaran yang kondusif dikatakan dapat melahirkan suasana yang seronok untuk belajar serta meningkatkan prestasi pelajar seperti penggunaan bilik darjah untuk aktiviti yang sesuai dan penyediaan bilik-bilik khas. Bagi metodologi kajian ini merupakan satu kajian yang berbentuk kuantitatif di mana sampelnya merupakan graduan Kolej Komuniti yang bergraduasi pada tahun 2019 yang mana 77 orang graduan dari Kolej Komuniti Sanakan telah dijadikan responden. Bagi instrumen kajian, borang soal selidik kajian pengesanan graduan TVET yang telah dibangunkan oleh KPM telah digunakan dan analisa deskriptif kekerapan menggunakan PCN SPSS telah digunakan bagi membuat analisis data. Bagi hasil dapatan, persoalan kajian yang pertama, apakah tahap kepuasan graduan terhadap kandungan program pengajian di Kolej Komuniti Sanakan? Terdapat 5 item yang dinilai bagi menjawab persoalan kajian yang pertama ini, dan kelima-lima item yang dinilai memperolehi nilai peratusan yang tinggi melebihi daripada 90%, yang mana item yang pertama 98.6 bagi kandungan pengajian, 93.2% bagi program latihan industri, 95.8% bagi mata pelajaran wajib institusi, 94.5% menyediakan pelajar untuk menghadapi dunia pekerjaan dan 94.5% latihan industri telah memberi manfaat kepada saya dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Jadi secara keseluruhannya, tahap kepuasan pelajar adalah tinggi. Bagi persoalan kajian kedua, terdapat 2 item yang dinilai iaitu maklumat mengenai peluang pekerjaan dan kerjaya dan bantuan dalam mendapatkan pekerjaan. Kedua-dua item ini juga mendapat peratusan yang tinggi di mana 90.4% pelajar graduan berpuas hati dan 97.8%
graduan berpuas hati terhadap bantuan dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi persoalan kajian kedua, tahap kepuasan graduan adalah tinggi bagi perkhidmatan kaunseling dan bimbingan kerjaya di Kolej Menti Sanakan. Bagi persoalan kajian yang ketiga, apakah tahap kepuasan graduan terhadap tenaga pengajar di Kolej Menti Sanakan? Terdapat dua item juga yang dinilai, iaitu interaksi dengan pelajar dan penyampaian kuliah dan kualiti pengajaran. Kedua-dua item juga masih mendapat peratusan yang tinggi, di mana 97.3% pelajar berpuas hati berkaitan dengan interaksi dengan pelajar dan 98.6% pelajar berpuas hati terhadap penyampaian kuliah dan kualiti pengajaran. Bagi persoalan kajian yang keempat, tahap kepuasan graduan terhadap kemudahan prasarana. Okey, ada 5 item yang dinilai. Walau bagaimanapun, item yang ketiga dan keempat tidak diguna pakai kerana Kolej Menti Sanakan tidak menyediakan kemudahan tersebut. Jadi untuk item yang pertama, 95.9% pelajar bersetuju dengan kemudahan yang disediakan makmal dari segi makmal. Dan 93.2% berkaitan dengan kemudahan dewan kuliah dan juga bilik tutorial. Dan 95.9% kemudahan ICT di kampus. Okey, jadi persoalan kajian keempat juga, pelajar-pelajar berpuas hati dan tahap kepuasannya adalah tinggi terhadap kemudahan prasarana di Kolej Menti Sanakan. Dan persoalan kajian yang kelima, adakah pengalaman mengikuti pengajian di Kolej Menti Sanakan mempengaruhi kebolehpasaran? Jawapannya ialah ya, di mana hampir lebih daripada 90% pelajar-pelajar berjaya menempatkan diri sama ada bekerja ataupun melanjut pengajian, di mana sejumlah 69.9% graduan telah bekerja dan 27.4% graduan melanjutkan pengajian. Hanya 2.7% sahaja graduan belum bekerja. Okey, secara kesimpulannya, tahap kepuasan graduan terhadap perkhidmatan pendidikan di Kolej Menti Sanakan adalah tinggi, dengan kadar kebolehpasaran graduan bagi tahun 2019 adalah tinggi, dengan hanya sekumpulan kecil saja graduan tidak bekerja ataupun menyambung pengajian. Ini menunjukkan bahawa segala perkara yang diperolehi oleh graduan semasa mengikuti pengajian dapat membantu mereka untuk terus berjaya dan menempatkan diri sama ada di industri ataupun di institusi pengajian yang lain. Jadi untuk cadangan agar dilaksanakan satu lagi kajian untuk melihat hubungan di antara kebolehpasaran terhadap kesemua komponen-komponen perkhidmatan pendidikan yang disenaraikan. Ia bertujuan bagi melihat sejauh mana perkhidmatan yang disediakan memberi impak yang besar terhadap kebolehpasaran pelajar. Dan hasil daripada kajian ini, pihak Kolej Menti Sanakan telah melakukan penambahbaikan terhadap perkhidmatan pendidikan yang telah disediakan. Jadi itu sahaja, sekian, terima kasih.